jadi anak durhakanya. Okey, so kalian jangan jadi si tangkang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang sama, pakai sal yang sama, pakai topi yang sama, muka yang sama, hidung yang sama, gigi yang sama ya. Yang tidak sama apa? Yang tidak sama adalah kehandsomean. Saya tidak handsome, handsome, korang comel, saya tidak comel. Kalau comel macam Sajat, kalau comel macam si Lucila Luna. Kalau handsome macam siapa ya? Fatamin. Kalau tidak handsome macam ya udah. Oke. Gila kan. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia kirim artikel ke saya sahabat-sahabat ya. Ini dari Harian Metro, tajuk dia adalah 8 warga Indonesia ditahan coba masuk ke Malaysia secara haram. Damn. Orang yang nak berobat aja ya, ke Penang aja dilarang, di stop, mereka haram. Yang jelas-jelas haram, tidak ada dokumen ya. Come on man, come on. Yang sakit berat pun yang nak berobat ke Penang aja, macam mereka kena cancer, tumor, dan stroke segala macam itu rata-rata yang di perbatasan atau mereka dari Jakarta itu larinya ke Penang kan, itu di stop loh, tidak boleh karena case di Indonesia masih tinggi. Mereka ya tiba-tiba nak masuk secara haram, tambah mereka. Oke, saya akan bacakan di sini ya. Di sini saya tidak membela siapa-siapa ya. Wajar kalau di sana itu punya rasa waspada ya, karena di sini masih tinggi ya. Susah untuk menurun case sekarang nih. Di Malaysia kan case masih dikit-dikit ya. Itu susah. Wow, berkorban ya. Banyak orang kena buang kerja. Banyak dulu ya. Banyak orang yang tidak raya, tidak bebas ya. Di rumah berbulan-bulan ya. Itu. Oke, di sini saya akan bacakan. Polis menahan 8 warga Indonesia yang coba menyelundup masuk ke negara ini melalui jalan laut di kawasan Sungai Nipah, sungai besar di Sabak, berenam jam 9 pagi semalam. Gimana sih maksudnya? Jam 9 pagi semalam. Gimana? Jam 9 pagi semalam. Oke, next. Pegawai pemerintahan Batalion 4 Pasukan Gerak AM PGE Semenyih Supertendan Zula Fendi Hasan berkata, tangkapan membabitkan 5 lelaki dan 3 wanita berusia 24 hingga 47 tahun. Oh, berarti ada yang tua di sini ya, 47 tahun. Kumpulan pendatang asing tanpa izin atau pati ini mendarat di pesisir pantai Sungai Besar sebelum ditahan. Kesemuanya dibawa ke Balai Polis Sungai Besar untuk tindak lanjut mengikuti akta immigration. Sungai Nipah, Sungai Besar di Sabak. Sabak itu di mana? Di Sabah kah ya? Atau Sarawak ya? Saya kurang paham. Kebetulan di sini tidak dicantumkan negerinya di mana ya. Korang bisa komen di bawah di mana ini ya, sahabat-sahabat ya. Nampak-nampaknya sih di ini ya, di perbatasan antara itu Kalimantan sama Malaysia ya. Oke, di sini juga ada sahabat Malaysia kirim sebuah artikel ya dari Harian Metro juga. Tajuk dia adalah penduduk tempatan jadi dalang seludup pati. Oh, ini nampaknya ini ya sindikat ya. Jadi orang tempatan itu bekerja sama ya. Pantesan aja bisa lolos sih, karena ada dalangnya di sini. Pasti sindikat-sindikat macam ini banyak sahabat-sahabat ya. Antara orang tempatan sana dan orang sini, tempatan sini mungkin ya bisa aja sih. Makanya mereka bisa lolos ya kan? Oke, saya akan bacakan di sini ya. Malaysia Daily. Ladang kelapa sawit di Kampung Tinagat, Tawau dikesan menjadi lokasi transit. Oh iya, sebelumnya kan saya udah pernah buat video reaction ya. Jadi ada seorang TKI Indonesia cerita ya, atau bagi perkongsian masa dia nak masuk ke Malaysia macam mana ya. Masa tuh dia ya kan nak masuk Malaysia itu kena bayar ya, RM300 sampai RM600 kalau tak silap. Lepas tuh mereka suruh diterjun ke laut ya. Nah, di situ kan ada sindikatnya ya kan. Lepas itu mereka dihantar ke kebun sawit untuk gantian pakaian, lepas itu diminta uangnya lagi. Nah, itu
Oke, sekumpulan pendatang asing tanpa izin parti yang coba menyusup masuk ke negara ini secara haram. Berikutan itu hasil maklumat dan risikan yang dijalankan pasukan polis marin atau PPM melakukan serbuan di lokasi berkenaan tengah malam tadi. Bagaimanapun, hanya seorang lelaki berusia 45 tahun yang dipercayai warga Indonesia berjaya ditahan, manakala yang lain berjaya melarikan diri ke kawasan hutan berkatan, "Ya Allah, lari ke hutan. Ngeri amat. Nanti sampai sana ada buaya, ada ular, ada singa, ada harimau. Kita tidak tahu karena malam ya." Ya Allah. Takut-takutnya mereka bawa anak ya, takutnya kan. Oke, bagaimanapun pemerintah markas operasi PPM wilayah 4 Tawau Deputi Superintendan Mohnazari Ismail berkata, serbuan itu dilakukan pada 12 tengah malam cuy. Jam setengah 1 malam loh. Mereka sangka ya polisnya atau tentara sana tidak lengah ya. Jadi penjagaannya tidak begitu ketat, padahal ketat ya. Karena kan pemerintah sana mewanti-wanti perbatasan kena diperketatkan. Oke. Menurutnya susulan itu pihaknya melakukan satu lagi serbuan beberapa jam kemudian di Jalan Batu Payung dan menahan 4 lagi parti. Oke. Ini yang harus dikejar itu sindikat-sindikatnya, orang tempatan sana, orang sini pun ya, itu kerjasama mesti. Itu yang harus diburu sahabat ya. Kalau itu clear ya, insya Allah itu orang-orang yang masuk secara haram itu tidak akan ada lagi. Adapun tidak akan banyak sikit. Mudah-mudahan lah kedua negara ini bisa bekerja sama memberantas ya para penyelundup ilegal itu yang memeras duit para pati itu ya. Memeras mereka kurang ajar. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah video, tajuk dia adalah 10 kereta polis paling power di dunia Malaysia bahasa Melayu. Oke. Kita akan tengok seperti apa. Menarik ini ya, 10 kereta paling power di dunia. Wih. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dalam video kali ini kita akan melihat 10 kereta polis yang paling power di dunia. Jika anda seorang peminat filem Fast Furious, pasti anda meminati kereta yang berkuasa tinggi. Kereta-kereta yang digunakan bukan sahaja mempunyai kelajuan yang tinggi, malah antara yang termahal di dunia. Banyak juga kereta-kereta tersebut dijadikan kereta polis di beberapa buah negara maju. Ia bertujuan memastikan kereta polis dapat mengatasi. Setahu saya Dubai bagus kurang Dubai. Hebatnya. Jika di negara Malaysia, Dubai kan negara kaya, wajar aja lah. Adalah Mitsubishi Lancer Evo 10. Ia tidak nafikan lagi memang sangat bergaya dan berkelajuan tinggi. Namun jika hendak dibandingkan negara-negara yang lain, pastinya ia ketinggalan jauh di belakang. Yang pertama, Bugatti Veyron polis Dubai pernah menjadi kelajuan termahal di dunia. Bugatti Veyron antara salah Dubai, satu negara kaya wajar Dubai sih. Juga antara salah satu kereta termahal yang digunakan oleh pihak polis dengan harga RM6.85 juta. Mewah banget ya kereta Kereta polis ini ya. mampu mencapai kelajuan 100 km sejam hanya dalam masa 2.5 saat. 100 km per jam. 431 km dalam waktu sejam. Secepat apa itu ya? Kereta polis terpantas di muka bumi. Tidak dapat dibayangkan situasinya jika dikejar oleh kereta polis ini. Lebih baik terus menyerah diri sahaja. Mestilah. Yang seterusnya, Audi R8 polis negara Jerman. Memang tidak dinafikan akan berada dalam senarai ini kerana Jerman adalah negara Jerman wajar lah. pengeluar kereta termaju di dunia dengan BMW, Mercedes-Benz sebagai kereta polis Jerman yang mampu mencapai kelajuan 100 km sejam hanya dalam 3.2 saat. Mereka mampu mengenai keselamatan jalan raya di Jerman dengan lebih baik. Dengan harga RM ini 7 juta ini, kereta ini mampu mencapai kelajuan maksimum 325 km sejam. Menggunakan enjin V10, kereta ini diubah suai oleh syarikat khas untuk penggunaan polis Jerman daripada kuasa kuda asal iaitu 518 kepada 620 kuasa kuda. Seterusnya, Lamborghini Huracan polis negara Itali. Agak Lamborghini Itali. Kalau dulu polis Itali menggunakan kereta Lamborghini Gallardo, kini mereka upgrade kepada Lamborghini Huracan. Wabah teruk sangat negaranya ya. Khas untuk penggunaan polis dengan kelajuan 325 km sejam.
dilengkapi dengan teknologi yang laju. dapat merakamkan bukti dengan cepat jika berlaku apa-apa insiden, termasuk Lamborghini kamera video yang boleh menjejaki dan buat merakam mobil mana-mana kereta kenderaan yang polis dikejar. loh. Ia merupakan sumbangan polis negara Itali yang ingin membantu mencegah kemalangan dan jenayah jalan raya serta mengekalkan keselamatan jalan raya di negara Itali. Kapal ini mana nih? polis negara United Kingdom. Sekali tengok nampak macam kereta Formula One. Iya, Sebenarnya bukanlah Formula One nampaknya. Polis, tapi Betul. dia Unik ya, ini paling unik nampaknya. Kereta penguatkuasa undang-undang yang paling gila. Dan macam nak lumba dekat Formula One dengan kelajuan mencapai 100 km sejam dalam hanya masa 2.5 saat. Tetapi kereta ini tidak digunakan untuk mengejar pemandu yang memandu laju, tetapi digunakan untuk menyampaikan mesej supaya memandu dengan lebih selamat. Kalau digunakan untuk kejar kereta yang laju, memang tidak akan yang berani bawa mestilah. Lamborghini Aventador, negara bagi polis Dubai. Dubai memang terkenal Dubai, dua loh. Dubai, tetapi rakyatnya juga. Jadi, polis mereka juga tidak terlepas daripada tempias kekayaan ini dengan harga RM1.6 juta sebuah. Yang jadi pertanyaan ya, sahabat-sahabat ya. Kereta dinas di Dubai pun udah mewah ya, udah macam Bugatti sama Lamborghini macam ini ya. Berapa gaji polis di sana ya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Mobil dinasnya ya, kereta dinasnya untuk mereka menjalankan tugas pun udah mewah sangat. Berapa gajinya di sana? Itu belum pernah saya terjumpa ulasan macam itu ya. Gila nggak tuh Dubai ya? Jangan-jangan gajinya itu sebulannya itu bisa 50.000 sahabat-sahabat. Gila. Mungkin gila. Kaya ya polisi di sana ya. Oke, kita play lagi satu play. Lamborghini Aventador dijadikan kereta polis untuk mengejar penjenayah jalan yang memandu dengan laju dan bahaya. Kereta ini boleh mencapai kelajuan 350 km sejam di antara kereta polis yang laju, termasuklah McLaren MP4 12C. Yang mana digunakan oleh polis United Kingdom. Jentera polis terlaju United Kingdom udah dua tadi ya. Dinafikan mempunyai gaya dan kelas tersendiri. Wajar negara maju sih. V8 3.8 liter dan kuasa kuda yang tinggi iaitu 616 kuasa kuda, mampu mencapai kelajuan 100 km mata wangnya Sterling tinggi mata wangnya. Yang seterusnya Aston Martin 177 polis negara Dubai. Selain Lamborghini, polis kereta polis Dubai yang memang rare dengan harga RM7.7 juta sebuah. Aston Martin 177 ini merupakan kereta polis termahal dan terhebat di dunia. Dilengkapi dengan 7.3 liter yang mampu menghasilkan 750 kuasa kuda. Dan kereta ini telah pun disumbangkan oleh salah seorang penduduk Dubai yang kaya. Dodge Charger polis Amerika Syarikat tidak kurang hebat. Polis Amerika Syarikat tidak mahu ketinggalan ini sangar ya ini. Dengan menggunakan kereta Dodge Charger macam filem apa gitu saya tengok ya. You have the right to remain silent. Dengan bentuknya yang nampak ganas dan sadar, kereta ini dilengkapi enjin V8 5.7 liter dengan 370 kuasa kuda dan berkelajuan mencapai 100 km sejam, kurang dari 6 saat. Cukup laju untuk dari 6 saat saja. Ariel Atom Formula One polis United Kingdom. Anda tidak percaya? United memang Kingdom benar lagi. pasukan polis Somerset menggunakan kereta Formula One Ariel Atom ini oleh pegawai trafik untuk menghalang pemandu laju dan mengalahkan penunggang motosikal untuk memperlahankan kenderaan mereka. Kereta yang dikeluarkan macam Formula One ini ya, berpangkalan di Creek Somerset Inggeris ini macam harga RM648,000 sebuah. Walaupun nampak kecil dan comel, ia mulai mencapai kelajuan 96 km per jam hanya dalam masa 2 saat sahaja. Mitsubishi Lancer Evolution X atau Mitsubishi Lancer Evo 10 polis negara Malaysia memang Malaysia ni stunning dengan kereta polis dalam senarai yang ini. Namun dalam hati ini antara kereta terhebat kami dan kita harus berbangga dengan kereta polis negara Malaysia. Bermula dengan kereta Volvo 740 pada tahun 1980, kemudian semakin maju berubah kepada Proton Perdana pada tahun 1995. Kini polis Malaysia sudah berada di tahap membanggakan dengan kereta Mitsubishi Lancer Evo 10 dilengkapi enjin 2.0 L4G 63 Ti4 turbocharged yang mampu mencapai kelajuan 230 km sejam. Malaysia boleh. Jangan lupa untuk like video ni, komen dan share, dan jangan lupa untuk subscribe, dan korang boleh share video ni pada rakan-rakan korang yang berminat. Oke teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan saya sahabat-sahabat ya, sebelumnya di tahun berapa tadi ya Malaysia mobil polisnya pakai Proton ya, perdana kalau tak silap tadi. Ya, kalau saya silap betulkan. Kenapa di sekarang tidak pakai produk Proton? Kan ini Proton itu merek lokal ya, asli Malaysia. Kenapa mobil poli di sana tidak pakai Proton aja ya?
itu kan ibaratnya memajukan juga ya, mendukung produk negara sana ya. Misalkan saya jadi perdana menteri ya, atau jadi menteri apa di sana ya, lebih baik saya mengusulkan kalau segala mobil atau kereta ahli parlemen semuanya, kereta polis ya, itu pakai produk sendiri macam Proton. Saya tengok Proton pun macam mobilnya udah berkelas. Saya tengok sahabat-sahabatnya udah macam Eropa. Saya tengok itu ada sahabat Malaysia kan ngevlog ya pakai Proton ya. Dia interiornya itu mewah. Saya tengok ya, macam kulit ya, yang keluaran sekarang itu ya. Bagus ya. Saya kira itu mobil keluaran Jerman ya. Ternyata itu Proton. Saya tengok mukanya ya. Dari muka kan label Proton saya udah tahu lah sahabat-sahabat ya. Dia macam harimau ya. Itu salut ya. Indonesia jauh sih. Indonesia itu baru mulai ya, Malaysia udah melangkahnya udah jauh banget, Indonesia baru mulai.